Allah nak cerita tempat yang mulia. Ya, saya nak sebut pada tuan-tuan, ambil peluang sebab kita road to Ramadan. Ya, nak bina, nak build up sebab kita tengah mencari ilmu. Maka asasnya ialah kita kena tahu apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa kandungan dalam tu. Seterusnya tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh sama-sama. Bila sebut tentang masjid, kita jadi di antara orang yang rajin main masjid. Tak rajin pun, bukanlah kita ni rajin main sembahyang pun, tidak-tidaknya singgahlah masjid. Oh, saya selalu singgah Ustaz. Pasal apa? Pergi tandah. Masjid tandah paling selesa. Buka ayak pula beruan. Free. Tabung ada di luar ujung kiri kanan. Singgah-singgah juga. Infak lah sikit. Tak banyak, tak apa. Tidaknya kita rasa ada tanggungjawab. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Peristiwa Isra' Mi'raj, Allah gantikan pertemuan agung itu dengan solat. Maka pada pagi ini saya nak tekankan kepada kita semua. Terutama kepada diri saya. Macam saya sebut tadi. Syekh Ahmad Ismail Yasin tu. Pakcik tua tu pun tak pernah tinggal solat fardu berjamaah di masjid. Sebab tu bila saya tanya balik dengan mereka, mereka cerita. Antara syarat untuk seseorang itu masuk ke dalam tim Brigade Izzuddin Al-Qassam, tentera wataniah ni. Yalah, hak lain tu memang kena lepas sekolah mendengar, lepas tu kena lelaki, ya, dan ada syarat. 3 syarat utama. Syarat pertama, dia akan dipantau solat subuh berjamaah selama lebih kurang 30 hari. Kita sepanjang minggu, satu Ahad lah kot, hari lain tu buat alasan pergi pejabat. Tak dan Ustaz, pagi-pagi tak dan, nak siap anak pun tak dan. Pergi dah awal. Fail tu. Ni 30 hari berturut-turut tanpa gagal. Solat subuh berjamaah di masjid. Syarat pertama. Bila dah lulus 30 hari, dipantau lagi. Untuk syarat yang kedua. Solat fardu berjamaah di masjid 5 waktu. Selama lebih kurang 60 hari. Waktu memang, awal dah fail. Kedua memang fail lah kita. Fill in the blank. Yang ketiga, seseorang itu mestilah hafizul Quran. Sebab itulah tentera Islam di bumi Gaza. Hebat-hebat tuan-tuan. Hebat. Malam tu Allah tak rezekikan kepada saya. Dalam ramai-ramai kami ni, mereka tak bagi tawai. Kita dah pukul 10, 11 tu mengantuk. Oh lena. Rupanya pukul 1, mereka pakat bangkit. Pergi ke dalam camp. Nak jumpa dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam ni. Siang mereka macam kita ni lah. Malam mereka akan pakai pakaian askar tu. Mereka akan bertugas. Rupanya bila pergi sana, jumpa betul dengan ni lah anak-anak muda ni lah. Yang duduk berjaga di sana. Bayangkan tuan-tuan, tengah-tengah duduk jaga tu masih lagi boleh solat. Sebab tengah malam, qiyam. Kita bukan dekat bangkit nak berjaga. Nak solat entah lagi tepas tepi. Ambil peluang. Ya? Sebab ini kita proses untuk kita buat pendidikan. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Dan kalau tengok daripada catatan Ibnu Rajab Al-Hambali, disebut bahawa bila para ulama terdahulu nak sambut Ramadan, 6 bulan dah buat preparation. Dah buat persediaan. Kita masuk Syakban baru duduk rangka. Ni kita nak pergi masjid ni. Itu pun kalau nak rangka lah. Kan tak dan langsung dah masuk Ramadan baru, oh malam ni puasa, hari ni puasa. Contoh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, rugilah kalau kita yang menjadi manusia yang tidak mengambil peluang. Ambil peluang, kenapa tuan-tuan? Saya nak sebut tentang solat ni, asas paling utama. Tadi tentang masjid. Solat di antara kunci untuk membetulkan kehidupan kita. Solat adalah kunci. Macam mana sebelum ni mungkin saya pernah cerita pada tuan-tuan, tak pasti sama ada di sini ataupun di mana-mana. Macam dalam keluarga saya ambil di antara pengamatan dan pemerhatian saya. Ni pak menakan saya. Antaranya, pak ndak saya, pak lang saya, pak ngah saya. Bila saya tengok perhatian itu saya berikan, saya tanya mak saya. Oh, pak ndak saya, tuan-tuan pun kenal, semua kenal. Pak ndak saya adalah Datuk Seri Abu Hassan Din. Pak lang saya Datuk Dr. Harun Din. Pak ngah saya Ustaz Ishaq Din. Mereka sibuk. Saya ni takat menyibuk ya. Mereka sibuk tuan-tuan. Kita nak jumpa dengan Pak menakan pun kena buat appointment.
Temu janji. Kita orang Perlis. Nak pi ke Kuala Lumpur, nak pi ke Bangi, jumpa dengan Datuk Harun. Kena tanya bila free. Jangan mereka main. Kami ni nak mak adik lah. Mak saya tu adik pada dia. Kena telefon dulu tanya, minggu ni ada kan? Bila tarikh ada, nak lock, nak pergi jumpa. Bukan senang. Saya bila duduk rumah mereka, saya ialah budak-budak. Nakal sikit. Suka perhati. Antara yang saya lihat, mereka sibuk. Bila ada masa, waktu maghrib. Waktu maghrib, pandak saya ke, Pak Lang saya ke, akan tunggu siap untuk sembahyang jemaah dekat rumah. Masjid dia pilih, time kuliah dia pilih. Time dia dekat rumah, dah hampak sejadah, dia tunggu. Anak-anak dah tahu dah, timing waktu maghrib, semua sembahyang jemaah. Habis sembahyang jemaah, dia akan bagi kuliah sikit. Taklah banyak, nasihat cara ayah lah. Habis itu, baru makan. Saya tanya mak saya beritahu, arwah Tok Wan lagi cengih. Haji Din bin Wan Awang. Orang Patani. Duduk di Bohok Mali, Perlis. Lagi cengih. Anak-anak tak balik sebelum maghrib, siap depan pintu tunggu rotan. Tu saya rasa zaman-zaman ayahanda semua ni. Kan? Zaman saya kena juga lu. Makan rotan jugalah. Zaman lah ni, terbalik kurang. Dulu mak panggil anak, Along balik dah waktu maghrib ni. Mana main lagi kan? Pok duk tunggu cegak dulu. Sekarang ni anak panggil mak. Mak, cepat. Drama TV nak mula. Pukul 7. Terbalik tuan-tuan. Ni. Kita kena ubah balik. Sebab bila kita tidak berlandaskan kepada ilmu, nescaya kita akan gagal. Ni saya nak sebut keadaannya ialah, lihat tuan-tuan. Bila saya tanya pada keluarga Datuk Harun, betul. Anak dia nakal macam saya juga. Ya. Tapi bila tengok balik, rupanya proses untuk pembentukan akhlak remaja dan generasi kita, solat. Jangan buat alasan kata tak ada masa. Saya tengok Datuk Harun, Datuk Hassan, mereka sibuk. Tapi kesibukan mereka tidak pernah menghalang untuk bersama dengan keluarga. Bahkan ada ruang untuk duduk solat berjamaah di rumah. Kita cuba buat macam tu. Kan? Untuk kita lahirkan kehidupan ni agar anak kita faham bahawa solat tu penting. Ya. Seterusnya tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ingat. Bila sebut tentang solat, solat ni adalah doa. Dalam kandungan solat kita tahu ada ayat Quran, ada doa, ada zikir. Sebab tu hati kita boleh lembut. Walaupun kita ni jenis kerah. Tapi orang yang rajin solat, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Siapapun kita. Ya, solat adalah rangkaian yang baik. Sebab tu saya nak sebut penggunaan bahasa Arab. Dia cukup, makna dia cukup meaningful. Makna dia kita tak boleh nak sampai jangkaan dia agak jauh. Ni perkataan Arab. Sebab kita tahu perkataan Arab adalah perkataan Quran. Perkataan Quran adalah perkataan ahli syurga. Contohlah, huruf jim bertemu dengan huruf nun. Jim bertemu dengan nun. Kita tahulah jin, nun tu jin. Ya. Tapi bila bahasa Arab jim bertemu dengan nun, dia menggambarkan perkara ataupun benda tu ada, tapi tak boleh nampak. Huruf jim bertemu dengan huruf nun. Benda tu ada, tapi kita tak boleh nampak. Contohnya, jin. Jin nun. Jin. Ada. Kan? Sebab dalam Quran Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jin wal ins." Ada. Tapi boleh nampak? Tak boleh nampak. Jin nun, ya nun. Janin. Ada tak? Ada. Boleh nampak? Boleh nampak Ustaz? Dia pakai hot 3D lah ni. Tonyoh perut tu. Mata kasar boleh nampak? Boleh nampak. Jinnun, waw nun. Junun. Ataupun majnun. Gila. Ada tak penyakit tu? Ada? Ada kan? Nampak tak? Kalau nampak saya rasa kena pergi check. Kan? Penyakit tak boleh nampak. Itu masuk bahasa Arab. Baik. Huruf Sad bertemu dengan huruf Lam. Sad bertemu dengan huruf Lam. Dia menggambarkan keterikatan yang susah nak lepas.
Dia keterikatan, maksud benda yang diikat, susah kita nak terlepas. Contoh, sad, lam, alif, ta. Solat. Kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sad, lam, waw, alif, ta. Kita dengan junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sad, lam, ta, ar-rahim, silah ar-rahim. Kita dengan sekalian manusia. Itu bahasa Arab. Yang lain tu saya tak mau cerita banyak sangat, sekejap lagi penin pula. Cukup dekat dua tu, kan, berkerut dalam kepala. Lek. Nak sebut bahawa ini di antara hebatnya kalam ni bahasa Arab. Kalau kita nak kaji lagi lah. Baik, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, sebagai penutup kesimpulan apa yang saya nak kongsikan ialah pagi ni kita dah tahu tentang satu doa. Kita minta pada Allah mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kedua, kita doa mudah-mudahan setiap hari dalam keadaan kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, orang duk mengeluh rezeki tak masuk, rezeki tersekat, rezeki terhalang. Kita minta pada Allah, ya Allah bagi pada aku rezeki yang baik. Bila saya berpegang kepada doa yang macam ni bila guru kita pesan, bahkan ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, insya-Allah tuan-tuan rezeki tak pernah putus. Rezeki tak pernah putus. Bila saya doa, kadang-kadang orang duk kata, "Ustaz, saya tengok ustaz ni rajin masuk TV." Saya kata TV tu saya tak masuk. Kalau masuk TV tu pecah. Tak boleh masuk TV. Dia keluar kot TV tu. Keluar tayaran tu kan. Macam minggu ni saya tak bersiaran lah untuk forum perdana. Minggu ni sebab Ustaz Hariri dengan Ustaz Rizal bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi baru ni. Saya minggu depan. Saya dengan Wasiril dan juga Ustazah Syarifah Hayati. Dr. Syarifah Hayati dan juga Dr. Kamilin Jamilin. Cerita tentang wanita. Tu minggu depan. Tu live lah pukul 9 di TV1. Dia pun duk kata, macam mana Ustaz boleh masuk TV? Saya kata, saya pun tak promote lah kat muka kat orang untuk masuk TV, tak pun. Tapi mungkin di antaranya ialah doa dan amalan-amalan yang kita buat. Ya, ni di antara doa. Rizqan tayyibah. Mohon tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak? Kan? Hari ni nak apa? Mudah-mudahan dapat. Kuklah tuan-tuan nak tambah rezeki ialah dengan isteri pertama rezeki banyak tu. Kuk nak tambah lagi. Faham tak faham sudah? Okey, tamu yang ketiga iaitu mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Tuhan. Amalan mutaqabbalah. Mudah-mudahan tuan-tuan senyum kita pun nampak biasa tapi ia cukup luar biasa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang sentiasa senyum. Bahkan banyak riwayat kalau tuan-tuan buka tentang sirah para sahabat, cerita tentang Nabi semuanya menggambarkan bahawa tidak ada hari yang paling indah melainkan aku dapat lihat Nabi. Kerana tengok muka Nabi terus rasa gembira dan bahagia. Kita tengok muka kawan nampak neraka. Bala bencana mai tuan-tuan. Kita kena ubah, ya. Sebab orang yang senyum dia punya reaction dia boleh memberi rangsangan untuk orang lain yang tengok. Walaupun kita ni yang tanggung derita, kita tahu kita pun ada masalah. Tapi bila kita senyum, orang tengok muka kita, orang rasa bahagia. Mudah-mudahan tuan-tuan kebaikan itu mudah kerana syurga itu disediakan bagi orang yang bersusah-susah. Ya, kita mengambil peluang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita diberikan barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi penghuni di dalam madrasah Ramadan yang kita nanti-nantikan insya-Allah. Terima kasih pada pihak Masjid At-Taqwa. Terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Mohon maaf daripada saya. Doakan untuk saya dan saya juga doakan untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak yang sedang membimbangkan kita dan Allah berikan kepada kita jalan keluar daripada kesulitan dalam kehidupan ini insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Nabil Ahmad. Jadi Ustaz perasan tak ni kali berapa Ustaz hadir di masjid ni Ustaz? Kali ketiga lah ni Ustaz. Kali ketiga ni. Tuan-tuan di luar sana ada makanan yang dibuat kenduri oleh jemaah kita. Jadi tuan-tuan boleh ambil lah. Katanya mungkin nasi lemak. Ambil lah di bawah sana. Rupanya kita sedia meja tu untuk Ustaz nak bersarapan. Ustaz kata hari ni nak pergi Kayuh. Tak abang awal, tidak Masjid Taqwa apa pada tim Kayuh Ustaz. Jadi sekali lagi tak lain insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang bahagia Ustaz sekali lagi. Mudah-mudahan dapat pertemuan-pertemuan akan datang insya-Allah. Bila nak balik boleh singgah Ustaz. Insya-Allah. Jadi pada tuan-tuan boleh ambil lah di bawah sana. Minta siapa-siapa urusan muslimat dapat ya. Muslimat ke belum dapat minta
Bawa sikit dalam 15 bungkus kot. Boleh tolong bagi kat muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.